Ya, share lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang doktor. Suara saya jelas doktor? Suara saya clear doktor? Alhamdulillah jelas. Okey. Bawa ada 2 orang doktor. Okey. 95 minit lah. Alhamdulillah. Okey, bawa ada 2 orang doktor. Doktor dengan Tuan Hams. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Alhamdulillah. Kita di pagi minggu pagi Ahad ini kita akan teruskan kembali bacaan kelas pengajian Iqra kita, menyambung bacaan di muka surat 11 Iqra 6 pada pertemuan kita yang ke-47. Alhamdulillah hari ini, pagi ni dah masuk kali ke-47 sesi pengajian kita untuk kelas pengajian Iqra. Malam tadi kita dah tamatkan bacaan kita untuk hukum bacaan ikhlab. Okay, Alhamdulillah. So pagi ni kita akan sambung bacaan kita di muka surat 11 dengan topik yang baru. Okay, kita akan sambung bacaan kita di muka surat 11 Iqra 6 dengan topik yang baru. Okay, iaitu hukum bacaan dengung Irfa' hakiki. Irfa' hakiki yang ni yang menariknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okay, Syah. Okay, so insyaAllah pagi ni kita akan sambung bacaan muka surat 11 Iqra 6 Okay, pada pertemuan kita yang ke-47. So seperti mana yang saya beritahu malam ni, pagi ni kita akan memulakan bacaan di page yang baru dengan topik yang baru. Okey, masih lagi dalam
hukum bacaan dengung. Okey, cuma kali ni dengan topik yang baru yang dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni menariknya ialah hukum yang paling banyak pertemuan hurufnya. Okey, sebelum kita mula dengan lebih lanjut, seperti mana biasa, saya mohon dua bantuan, dua sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Pertama sekali kita pakat-pakat klik button like kat bawah tu. Yang keduanya kita pakat-pakat klik button share kan. Button share supaya kita boleh viralkan lagi pagi-pagi minggu ni. Okey, mungkin ada masih lagi lena di Uli Intan. Ada mungkin, tapi saya yakin ramai yang rentas negeri kan. Ramai yang balik kampung minggu ni, melepaskan kerinduan masing-masing okey. So kita pakat-pakat klik button like, lepas tu kita klik button share supaya kita boleh viralkan lagi, kita boleh invite lebih ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana untuk sama-sama bersama dengan kita pagi ni, insya-Allah. Okey, kita terus ke muka surat 11 Iqra 6. Okey, boleh nampak full Syah, Doktor, lagi siapa lagi? Tuan Hams. Boleh nampak full screen muka surat 11 Iqra 6. Okey, Doktor, alhamdulillah jelas. Okey. Okey, ni untuk topik baru yang kita akan baca sama-sama pagi ni, insya-Allah. Hukum bacaan dengung apabila berlakunya pertemuan antara nun mati ataupun baris dua. Nun mati ataupun baris dua tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ini. Sebab tu saya kata hukum ni special sebab dia banyak huruf. Banyak berlakunya pertemuan huruf. Nun mati bertemu dengan salah satu yang huruf yang diwarnakan dengan warna hitam ni, ataupun baris dua bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf yang berwarna hitam ni. Ada 15 huruf semuanya. Syah pun jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, terus Okey. Nun mati ataupun tanwin. Nun mati ataupun baris dua bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ini. Ini dinamakan huruf ikhfa hakiki. Hukum ikhfa hakiki. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ta ataupun tha ataupun jim ataupun da ataupun za, zai, sin, shin, sol, dot, to, dho, fa, qaf ataupun kaf. Ada 15 huruf ke semuanya. So kita akan baca satu persatu, insya-Allah. Okey. So berlakunya bacaan dengung apabila berlakunya pertemuan antara nun mati jumpa salah satu daripada huruf ini yang warna hitam ni, ataupun baris dua tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf yang berwarna hitam ini. Okey. Bila kita nyatakan berlakunya hukum bacaan dengung, seperti mana yang kita dah sebut, kita dah bincang, dah sebut, dah ulang banyak kali sebelum ni, ada beberapa persamaan. Bila kita sebut hukum bacaan dengung ataupun bila kita kata wajib dibaca dengan bacaan dengung, ada beberapa persamaan antara semua hukum bacaan dengung. Perbezaannya ada, persamaan pun ada. Persamaannya yang pertama ialah semua hukum bacaan dengung wajib didengungkan. Terima kasih ya Mak. Fazilah. Terima kasih Mak. Mak pun jelas alhamdulillah. Okey. Semua hukum bacaan dengung wajib didengungkan, dibaca dengan dengungan pada kadar sekurang-kurangnya 2 harakat. Boleh lajak sampai 3-4 harakat boleh. Okey, itu yang pertama. Itu persamaan. Semua hukum dengung wajib kita baca dengan dengungan, didengungkan dengan kadar 2 harakat ataupun lebih. Kurang daripada 2 harakat tak boleh. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ialah semua hukum bacaan dengung mesti keluar bunyi dengungannya di dalam rongga hidung kita. Macam saya pernah demo sebelum ni kan, ada bunyi bunyi dengungan tu di hidung. Itu persamaan yang kedua. Ada lagi tak persamaan yang lain? Saya rasa itu je. So ada 2 persamaan. So bila kita sebut hukum bacaan dengung dalam Al-Quran ada banyak. Masa di awal Iqra 6 pun kita ada baca. Malam tadi pun kita baca. Hukum bacaan dengung bila berlakunya hukum bacaan iqlab kan, nun mati jumpa ba ataupun baris 2 bertemu dengan huruf ba pun dengung juga. Yang kita baca malam tadi kan. Yang kita baca malam tadi, yang kita baca pagi semalam. Okey, itu semua hukum dengung. Tapi setiap hukum bacaan dengung dalam Al-Quran ada persamaannya dan ada juga perbezaannya. Persamaan
kepada semua hukum bacaan dengung ialah yang pertama, semua hukum bacaan dengung wajib dibaca dengan dengungan. Wajib didengungkan dengan kadar minima 2 harakat. Tak ada masalah kalau nak lajak sampai 3-4 harakat, tak ada masalah. Yang salahnya ialah bila kurang dengungannya di bawah 2 harakat, pendek sangat. Tak cukup 2 harakat. Tu yang salah. Yang kedua, semua bacaan dengung wajib bunyi dengungannya tu di dalam rongga hidung. Okey. Dengungan tu bunyi dalam rongga hidung. Macam tu. Saya pernah tunjuk itu kan. Kalau kita picit hidung, memang tak boleh. Kalau kita nak test, nak buat testing, dengungan kita tu cantik tak cantik, kita boleh picit hidung. Kalau dengungan tu masih lagi boleh berlaku, maksudnya dengung tu tak betul. Sebab dengungan tu hanya keluar daripada rongga hidung sahaja. Mesti dengar. Itu persamaan antara semua hukum dengung. Okey. Kemudian perbezaan. Setiap hukum dengung ada juga perbezaan. Macam yang kita pernah bincang sebelum ni, ada hukum dengung yang kita kena tekan, ada tak tekan, ada kena kacip bibir, ada kena sentuh je bibir kan. Macam yang kita sebut malam tadi. Okey, Waalaikumsalam Tuan Hams. Sementara kerja. Okey, alhamdulillah. Okey, kerja pagi ni Tuan Hams. Okey, selamat datang. Okey. So untuk hukum bacaan yang kita nak baca sama-sama pagi ni, okey, persamaannya ada 2 yang saya sebutkan tadi, perbezaannya pula. Okey, ini yang keunikan untuk hukum bacaan ini. Ciri-ciri hukum bacaan dengung untuk topik kita pagi ni. Okey. Yang pertama ialah ada 3 poin yang kita perlu jaga apabila kita membaca, membunyikan dengungan hukum dengung pada topik pagi ni. Okey. Yang pertama, apabila nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ni. Okey. Yang pertama, 3 anggota yang kita perlu jaga, iaitu bibir, gigi dan juga lidah. Saya ulang bibir, gigi dan juga lidah tidak bersentuhan antara satu sama lain ataupun tidak bersentuhan sesama sendiri. Okey. Saya ulang ketika kita membaca ataupun ketika kita membaca hukum bacaan dengung untuk topik kita hari pagi ni, ada 3 organ yang kita perlu jaga, iaitu bibir, gigi dan juga lidah tidak bersentuhan sesama sendiri dan juga tidak bersentuhan antara satu sama lain. Okey, dalam erti kata yang lain, bila kita membaca dengungan ikhfa' hakiki ni hukum ikhfa' hakiki nama dia. Okey, apabila kita membaca, membunyikan hukum dengungan ini untuk topik pagi ni, bibir perlu direnggangkan, gigi perlu direnggangkan, lidah hanya tergantung di dalam mulut, tidak menyentuh mana-mana bahagian dalam mulut. Okey, saya ulang sekali lagi. Apabila kita membaca hukum dengungan ikhfa' hakiki ni, iaitu hukum bacaan yang kita nak baca pagi ni, yang kita nak baca sekejap lagi ni, bibir perlu direnggangkan, gigi pun direnggangkan, lidah tergantung dalam mulut kita tanpa menyentuh mana-mana bahagian dalam mulut. Tidak boleh menyentuh gigi, tak boleh menyentuh bibir, tidak boleh menyentuh langit, tak boleh menyentuh gusi, tak boleh menyentuh mana-mana. Okey. Okey, jelas sebab itu biasanya berlaku kesilapan dalam kaedah bacaan dengungan ini. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Nur Nasuha, alhamdulillah selamat datang. Waalaikumsalam Cik Rozaidi. Saya punya komen lambat keluar, baru keluar. Okey, Waalaikumsalam Cik Nur Nasuha. Waalaikumsalam Cik Rozaidi. Dengung untuk setiap huruf adakah sama atau lain-lain? Okey, soalan yang menarik ni. Okey Okey, sekejap saya jawab dulu salam. Waalaikumsalam buat Puan Mariam. Waalaikumsalam juga buat Encik Ismail. Okey, sahabat kita dari Bangi. Okey. Okey, menjawab soalan Cik Rozaidi. Dengung untuk setiap huruf adakah sama atau lain? Okey. Sebenarnya kalau kita nak perincikan, kalau kita nak detailkan, okey. Tapi yang ini saya jarang saya terangkan. Sebab yang nombor yang pertamanya, kita tak nak timbulkan kekeliruan. Yang kedua, sebab kita nak fokuskan kepada kaedah bacaan asas dulu. Macam tu. Okey. So soalan Cik Ruzaidi ni kira saya anggap sebagai soalan advance . Ini soalan untuk kategori guru lah. Dan memang penerangan ini pun, jawapan saya ni pun biasanya saya akan huraikan, saya akan terangkan untuk guru Al-Quran aja. Biasanya. Sebab kalau untuk orang biasa, saya nak bagi tahu, saya takut akan timbul kekeliruan.
dan takut orang anggap satu kerumitan atau susahnya. Okey, so jawapan yang tepat ialah sebenarnya setiap huruf dengungannya ada perbezaan. Ada perbezaan bergantung kepada makhraj dan sifat huruf tersebut. Itu jawapan yang paling tepat lah sebenarnya. Cuma yang saya beritahu untuk nak memudahkan bacaan kita ialah dengungan itu bergantung kepada berapa jauh jarak huruf-huruf ini dengan makhraj huruf nun. Okey, saya ulang ini pun dah kira kategori advance juga ni jawapan saya ni. Okey, tapi sebab dah alang-alang Cik Ruzaidi tanya okey. Cara dengungannya bergantung kepada berapa jauh ataupun berapa jarak huruf-huruf ni, huruf-huruf yang warna hitam ni, ada 15 huruf ni, jaraknya dengan huruf nun. Jaraknya dengan makhraj huruf nun. Okey. Semakin jauh jarak huruf-huruf ini dengan makhraj huruf nun, maka semakin tinggilah dengungan itu. Macam tu. Okey. Saya ulang Semakin jauh jarak huruf, semakin jauh jaraknya huruf-huruf yang berwarna hitam ini, ada 15 huruf ni, dengan makhraj nun, maka semakin tinggilah dengungan huruf tersebut. Okey. So dengungan kan saya beritahu dia bunyi kat hidung Kalau kita picit hidung, memang takkan boleh kita buat bacaan dengung. Okey. So dengung ni dia ada banyak kategori, banyak level. Ada dengung yang paling bawah, dia naik bergantung kepada jarak 15 huruf tadi dengan makhraj nun. Ingat lagi makhraj nun kat mana? Gigi, gusi, atas sikit. Situ. Okey. So semakin jauh jarak huruf 15 huruf tadi dengan makhraj nun, maka semakin tinggilah bunyi dengungan itu. Macam tu. Okey. InsyaAllah kita akan baca sama-sama. Okey, kita akan buat demo sama-sama. Cuma kita nak jaga, bagi saya penting untuk kita nak jaga ialah okey. 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. Okey, sebab kita tak nak membaca hukum bacaan dengung ini saya nak sebut sama seperti hukum bacaan dengung bagi hukum yang lain. Sebab dia ada perbezaannya. Macam yang saya sebut di awal tadi kan, ada persamaan yang kita nak jaga, perbezaan yang juga kita nak jaga. So 3 perkara yang kita nak jaga tadi, bibir, gigi dan juga lidah tidak bersentuh sesama sendiri. Okey, lidah nak sentuh lidah memang susah lah kan. Gigi, bibir kan, tidak bersentuhan sesama sendiri ataupun tidak bersentuhan antara satu sama lain. Itu yang kita nak jaga. Okey, insyaAllah kita baca sama-sama. Okey, kita akan baca sama dan kita akan tengok macam mana kita nak dengungkan setiap huruf tu insyaAllah. Okey, Waalaikumsalam. Cik Nur Najwa, alhamdulillah selamat datang. Okey. Ngam-ngam kita nak baca. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Clear okey. Sebab tu sambungan sikit pada soalan Cik Ruzaidi tadi, ada sesetengah guru Al-Quran mengkategorikan bentuk bacaan dengung untuk hukum ini bergantung kepada sifat huruf. Ada huruf, ini pun kira kategori advance juga ni tapi saya sebutlah sebentar lalu. InsyaAllah akan datang kita akan huraikan lebih detail insyaAllah dalam sesi tajwid insyaAllah akan datang. Okey. Sikit je saya sebut. Ada guru Al-Quran yang mengkategorikan kaedah bacaan dengung itu bergantung kepada sifat huruf. Sifat huruf yang isti'la dengan istifal. Kalau huruf-huruf bersifat isti'la, huruf-huruf yang bersifat isti'la ni adalah huruf-huruf yang apabila kita membacanya dalam keadaan meninggi. Pangkal lidah kita kena tinggikan. So huruf-huruf tersebut dibaca dengan dengungan yang tinggi. Huruf-huruf istifal adalah huruf-huruf yang dibaca dengan intonasi yang rendah. Pangkal lidah kita direndahkan. Okey, so ada guru-guru Al-Quran yang mengkategorikan huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang dibaca dengan nada rendah tadi, iaitu pangkal lidah direndahkan, dibaca dengan kadar dengungan yang rendah. Okey, itu pun boleh terima juga. Itu pun penerangan itu pun boleh diterima jugalah. Boleh diterima pakai. Okey. Untuk kategori kita orang awam, orang biasa kan. Tapi untuk kategori guru, dalam untuk mentahsinkan bacaan Al-Quran, sebenarnya setiap huruf dengungan dia ada sedikit berbeza. Bergantung pada
makhraj dan juga sifat huruf tersebut sebenarnya. So setiap dengung tu ada beza, ada lari sikit beza dia sebab bergantung pada makhraj huruf tu dan juga sifat huruf tu. Macam tu. Tapi bagi kita, bacaan kita untuk orang awam memadai lah kalau kita boleh baca macam yang saya sebutkan tadi. Okey, macam yang saya sebutkan tadi, kita jaga 3 perkara tu. Okey, bibir, gigi dan lidah jangan bersentuhan. Kemudian kita jaga dengung kita tinggi dan juga rendah aje. Pun dah cukup boleh dah. Maksudnya kita tak perlu nak buat banyak martabat atau banyak level dengung. Untuk kategori guru pakar Al-Quran, ada banyak kategori ataupun banyak level dengungannya. Bagi kita, saya grupkan kepada dengungan yang tinggi, dengungan yang rendah. Untuk kita mudah untuk kita faham, mudah untuk kita baca dan mudah untuk kita buat amali praktikal. Okey, insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan Cik Ruzaidi insya-Allah. Okey. So kita tengok pada bacaan kita yang pertama. Yang pertama huruf yang pertama. Okey, berlakunya dengung apabila berlaku pertemuan antara nun mati bertemu dengan ta. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ta, seperti mana biasa yang saya sebut sebelum ni, ada tanda bacaan di dalam Rasam Osmani cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi. Huruf nun mati tersebut tidak dibubuh tanda bacaan mati. Okey, huruf nun mati tersebut tidak dibubuh tanda ataupun baris mati. Ini baris mati tidak dibubuh baris mati. Okey, sebab tu dalam Al-Quran Rasam Osmani cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi Madinah, apabila nun mati adanya tanda mati, nun mati tersebut adalah nun yang dibaca dengan izhar, dengan jelas tanpa dengung. Maksudnya kalau nun tu ada baris mati, kita akan baca dia dengan bacaan nun yang jelas, an, an. Tapi kalau nun mati yang tiada baris mati, kita kena hati-hati. Dia mungkin bacaan dengung, dia mungkin bacaan yang tidak dengung pun ada. Okey, tapi bila nun mati yang tiada baris mati, bermaksud nun mati tersebut kita tidak baca dia dengan bacaan nun mati yang jelas. Ataupun dalam bahasa yang mudah, dalam erti kata yang lain, nun mati tersebut dihilangkan bacaan. Dihilangkan bunyi bacaan. Maksudnya dalam keadaan ni, kita tak bunyikan bunyi nun mati. Kita tidak bunyikan nun mati. So, kita gantikan nun mati tersebut dengan bunyi dengungan dalam rongga hidung. Kemudian kita bunyikan dengan bunyi ta. Okey? Okey, macam mana bacaan dia? Bunyi dia, kita akan baca dia. Anta. Okey, saya ingat jelas Saya nak tunjuk sikit. Ini kesalahan yang biasa sangat, yang biasa dan banyak sangat berlaku apabila berlaku pertemuan nun mati dengan ta ataupun baris dua dengan ta, ramai yang membuat dengungannya macam ni. Anta. Hujung lidah disentuh belakang gigi, menyentuh terus makhraj huruf ta. Okey. Tengok lidah saya. Anta. Ingat saya sebut tadi, 3 benda yang kita nak jaga. Bibir, gigi dan juga lidah tak bersentuhan sesama sendiri ataupun tidak bersentuhan antara satu sama lain, antara 3 ni. So bila kita membaca anta, apa dah kesilapan dekat situ berlaku? Lidah dah menyentuh belakang gigi. Ingat gigi, lidah, mulut, bibir, lidah, bibir, gigi, lidah sama sendiri dia tak sentuh, satu sama lain pun dia tak sentuh. So kalau kita membaca, sebab ramai yang membaca, termasuklah saya zaman suatu ketika dahulu, nostalgia silam, saya pun membaca kaedah dengung yang sama. Bila nun mati bertemu ta ataupun baris dua bertemu dengan ta, kita akan bacakan dengan saya dululah. Dan juga kebanyakan pelajar yang belajar dengan saya akan membaca dengan anta. Itu kaedah dengungan yang salah sama sekali. Sebab tidak boleh berlaku persentuhan antara 3 anggota tadi. Anta, gigi renggang, bibir renggang, lidah dalam mulut dia tergantung je. Tapi jangan jelik kan Saya nak tunjuk betapa lidah itu tergantung je dalam mulut, tidak bersentuhan antara satu sama lain. Lidah, gigi dan juga bibir. Tapi jangan jelik kan. Saya nak demonstrate bagaimana kedudukan lidah kita tu yang tidak bersentuhan antara satu sama lain. Gigi pun sama, mulut, bibir pun sama. Okey. So bunyi di rongga hidung okey, mesti bunyinya di sini. Semua dengung mesti bunyi dalam rongga hidung. Okey, bunyi di rongga hidung. Kemudian apa tadi? Dengungannya mesti minima 2 harakat. Tidak boleh kurang daripada 2 harakat. Tak cukup. Itu dah salah, tak cukup. Lajatkan sampai minima mesti 2. Lebih 3, 4 boleh terima lagi. Kurang je tak boleh. Okey, jelas Sekarang jelas Saya terpaksa highlight lebih sikit sebab hukum bacaan ni dengung ini
banyak berlaku kesalahan bacaan. Banyak berlaku kesalahan bacaan sebab didengungkan dengan dengungan yang menghampiri bacaan dengungan idgham. Ingat lagi tak masa kita baca dengungan idgham dulu? Nun mati jumpa nun ataupun baris dua jumpa nun. Apa contoh apa contoh? Nun mati bertemu nun. Bila nun mati bertemu nun, itu dengungan idgham. Ataupun baris dua bertemu nun, lidah kita kena sentuh, tekan pada makhraj nun, tekan pada langit depan tu. Atau ada gusi tu kan. Sentuh. Itu perbezaannya. Masa dengungan idgham yang kita baca pada awal Iqra' 6 dan juga bacaan kita pada Iqra' 5 dulu, dia berlaku sebab tu namanya idgham, masuk ke dalam huruf berikutnya berserta dengung. Masuk berserta dengung. Okey. Contoh macam yang kita baca malam tadi, yang macam kita baca semalam, miwa, masuk dalam waw dan dengung. Masuk dalam ya, ya, masuk berserta dengung. Masuk berserta dengung. Sebab tu dinamakan idgham, masuk, berserta gunnah dengung. Ikhfa' tidak. Sebab tu kita kena bezakan dengung. So kalau kita dah baca dengan anta, anta tak boleh. Tidak boleh. Sebab kita sudah pun mengidghamkan bacaan dengung tersebut. Memasukkan ke dalam huruf ta. Lepas dengung barulah lidah kita menyentuh makhraj huruf ta. Anta, anta, dengung fokus di rongga hidung. Okey. Lepas habis dengung baru lidah kita menyentuh makhraj ta. Bukan masa dengung dah sentuh. Okey. Bukannya ketika dengung tu dah menyentuh, tidak sentuh lagi. Lepas habis dengungan tu barulah lidah kita menyentuh belakang gigi tempat keluarnya bunyi huruf ta, makhraj huruf ta tersebut. Okey, saya harap jelas jelas Kalau rasa kurang jelas, rasa ada keliru, penerangan saya tak jelas, harap boleh bagi komen orang komen boleh tanya soalan, boleh minta saya ulang penerangan ke sekiranya penerangan saya tu tak jelas. Kan saya takut saya syok sendiri pula kan. Saya duk terang, saya duk syok sendiri, saya ingat saya faham. So saya kira saya seorang je faham kan. Saya tak nak ada macam tu supaya kita semuanya jelas, supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu, kesilapan itu. Supaya mulai hari ini insya-Allah apabila kita bertemu dengan hukum bacaan dengung ikhfa' hakiki, kita tidak mengulangi lagi kesilapan yang sama yang kita buat sebelum-sebelum ni. Okey? Yang saya tunjukkan sekali lagi, nun mati bertemu dengan ta ataupun baris dua bertemu dengan ta, kita baca dia dengan dengung ta. Bibir, gigi, lidah tak bersentuhan sesama sendiri ataupun tak bersentuhan antara satu sama lain. Tiga tu. Ta, ta. Lidah tergantung je. Okay, jelas Okey, faham. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Rozaidi. Cik Rozaidi first time Saya first time nampak nama Cik Rozaidi Syarif keluar kat ruang komen kita ni. Mungkin first time mungkin. So kalau first time saya ucapkan selamat datang. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus sambung Sambung bacaan kita di muka surat 11. Okay, insya-Allah kita akan bunyikan sama untuk bacaan dengung yang pertama. Okey, bacaan dengung yang pertama apabila berlaku pertemuan nun mati jumpa dengan ta dan baris dua bertemu dengan ta. Ta. Faham, alhamdulillah. Terima kasih. Cik Hafiz Ikhwan pun saya nampak first time juga nama Cik Hafiz ni muncul kat ruang komen Cik Ruzaidi first time. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Untuk tuan-tuan dan perempuan macam Cik Ruzaidi, Cik Hafiz pun saya rasa first time juga untuk tuan-tuan dan perempuan muslimin-muslimat yang baru kali pertama hadir, untuk makluman pagi ni dah masuk kelas kita yang ke-47. Kita dah 47 kali dah kita buat sesi FB live kelas ni. So kalau ada kelapangan, saya alu-alukan, sangat-sangat menggalakkan untuk tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang baru first time ataupun yang baru mungkin 2-3 kali hadir ke sesi FB live kita ni, boleh tonton rakaman kita yang lalu. Okey. Kita bermula daripada muka surat 1, Iqra' 1 lagi. Okey. So boleh tengok rakaman kita yang lepas-lepas. Sama ada boleh tengok rakaman tu di FB kita ni, Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran, ataupun kalau nak senang boleh ke YouTube, channel YouTube saya Hasli, Hasli, Hasli Ismail. Kat situ saya susun semua video kelas kita setiap malam. Okey. Daripada sesi kelas yang pertama sampai yang terbaru. InsyaAllah habis je live, saya terus upload ke dalam YouTube tu So boleh tengok kat YouTube, channel YouTube saya ingat lebih mudah lah. Okey. Boleh nak tengok kat YouTube, boleh nak tengok dalam FB kita ni pun boleh. Rakaman kelas-kelas kita daripada yang pertama sampai yang terbaru malam tadi. InsyaAllah yang sesi ni habis je live, kita tu upload dekat YouTube. So boleh tonton. Sebab yang sesi-sesi yang awal tu saya rasa sangat-sangat bermanfaat sebab kita
bincang pasal makhraj dan juga makhraj huruf dan juga sifat huruf. Yang banyak berlaku kesalahan bacaan dalam lidah-lidah kita orang Melayu. Sebab ada huruf-huruf hijaiyah Al-Quran yang sebutannya tiada dalam sebutan bahasa Melayu kita. Okey, so boleh tengok rakaman kita yang lalu insya-Allah. Okey, kita sambung bacaan Okey, Tuan Ham jelas, alhamdulillah. Okey. Baik, okey, terima kasih Cik Hafiz. Okey, seterusnya. Bacaan yang kedua. Sama, nun mati jumpa ta lagi Wa antum tutla. Sekali lagi jaga dengung kat sini. Nun mati bertemu dengan ta. So kita tidak bunyikan lagi bunyi nun mati. Kita tak baca lagi wa'an, bukan wa'an. Lidah kita tak menyentuh makhraj huruf nun. Lidah kita tak menyentuh di langit sebab bacaan nun tu digantikan dengan bacaan dengung. Wa'a, wa'an, wa'an, a bunyi dengung. Tum. Wa'antum. Okey, satu lagi saya nak highlight kat sini. Pastikan seperti mana biasa malam tadi pun saya ada sebut, pastikan a dibunyikan dulu dengan kadar satu harakat. Jangan terlalu cepat. Wa'ang, wa'ang. Okey. Wa'ang. Bukan wa'ang tapi wa'ang, wa'ang. Okey, saya nak jelas bunyi tu So, a tu reservekan sikit dia. Bagi hak dia. Dia mesti dibaca dengan satu harakat. Bagi hak dia. Hak dia apa? Kena baca dia dengan kadar satu harakat dulu. Baru kita masukkan bunyi dengung. Bukannya terus dengung. Wa'ang. Bukannya ang. Tapi tum. Okey? Okey. Sekali lagi kita ulang. Wa'antum tutla. Okey, boleh Seterusnya. Masih lagi nun mati jumpa dengan ta. Wa man tatawwa'a. Okey. Seterusnya, ni yang dah diwarnakan dengan warna merah ni. Wa an taqulu. Okey, seterusnya. Wa aknantum. Tum bukan tum tum bukan tum. Ni jaga dengung. Nang tum. Okey, berbalik pada soalan Cik Ruzaidi tadi, ini kategori dengung yang agak rendah. Sebab makhraj ta dia tak jauh dengan, ingat ta kat mana? Ta belakang gigi Nun kawasan atas gusi sikit. Kita panggil langit depan situ kan. So ta dengan nun tak jauh. Sebab tu dengungnya ni kalau kita kata level rendah lah, dengungan yang rendah. Dekat hidung kita tu bunyi dengung dia rendah. Okey. Wa aknang, kalau dengung tinggi, wa aknang, tu tinggi. Nang tum. Itu untuk huruf yang tinggi nanti insya-Allah. Kita akan tengok nanti. Yang ni dengung yang rendah lah. Ini berbalik pada soalan Cik Ruzaidi tadi. Wa aknang tum. Nang tum. Okey, boleh. Seterusnya. Okey. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Okey, boleh situ kita ada 3 bacaan dengung Dengung yang pertama nun sabdu. Topik kita di Iqra 5 yang lalu, yang lepas. Okey, yang ini dengungannya kena tekan pada nun. So lidah, hujung lidah menyentuh langit depan. Hujung lidah menyentuh kawasan atas gusi. Jangan sentuh, tekan dan dengung. Okey. Yang ini tak berlaku sentuhan. Baris 2 jumpa dengan ta. Hukum bacaan kita sekarang ni, ikhfa hakiki. Yang ini tak berlaku sentuhan. Ini berlaku sentuhan. Jan tekan pada nun dan dengung. Janna. Okey. Yang ni ting baris 2 bertemu dengan ta, ting. Yang ni tak berlaku sentuhan. Hati-hati. Jangan menyentuh. Jangan menyentuh mana-mana makhraj huruf. Jangan menyentuh mana-mana organ dalam mulut. Ting taj. Qalqalah jim taj. Okey, taj bukannya touch. Hati-hati bukan touch tapi taj. Okey. Seterusnya nun mati jumpa ta, hukum yang sama. Nun mati jumpa ta ataupun baris 2 jumpa ta. Okey, ikhfa hakiki min tah pedas. Tah tak nak tah. Tah kita dah tukar bulat ni. Ni tah. Tah tihal anharu. Okey, boleh sekali lagi kita ulang. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.
Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey. Jaga i, nun sabdu. Yang ni tekan. Tekan, dengung, lepaskan dengan baris dia. Inna. Okey. Nahnu. Okey, kat sini biasa berlaku banyak kesalahan. Jaga. Nun tekan pada huruf zai. Sebab zai ada sabdu tekan dan lepaskan dengan baris dia. Nazza. Ada ingat? Saya sebut semalam, saya dah sebut. Sebelum ni pun kita dah sebut banyak kali. Zai adalah salah satu daripada huruf yang bersifat berdesir. Terutamanya, desiran itu jelas, perlu dijelaskan bila dia berbaris mati ataupun berbaris sabdu. Ni baris sabdu So jelaskan desir. Nazza. Okay, zai salah satu. Dua lagi adalah sin dan juga sod. Tu huruf-huruf yang berdesir. Nazza. Okay. Nazzal. Okay. Nazzal. Lam mati. Kemudian na sepatutnya dipanjangkan sebab adanya huruf mat alif selepas dia. Alif yang tak bertanda. Nazzalna. Patutnya dipanjangkan Tetapi huruf alif mat tu diabaikan. Kita terpaksa gugurkan bacaan. Dalam tulisan ada, dari segi bacaan kita kena gugurkan dia. Abaikan dia disebabkan ada hurufnya bersabdu selepasnya. So na sepatutnya 2 harakat, dah jadi 1 harakat. Na terus kita tekan pada huruf za. Jaga, ini huruf za. Ini huruf zai. So ini nazza, ini naz, bukannya naz. Kadang-kadang ramai kes, ramai di kalangan orang kita membaca dua-duanya dengan huruf zai. Nazal, nazik. Jaga. Makhraj huruf salah, sifat huruf lagi dah salah. So ini huruf zai, ada desir. Ini huruf za, tak ada sifat desir langsung. Makhraj berbeza, sifat huruf pun berbeza. Naz, desir, hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Nazal, naz. Yang ni hujung lidah, gigi sentuh atas hujung lidah. Gigi atas, gigi kapak kita tu, gigi kacip atas, sentuh bahagian hujung lidah atas dia. Hujung lidah atas hujung lidah, yang hujung sikit je atas. Nazikra. Bukannya nazik, tapi nazik. Nazik. Saya harap bunyi tu jelas bunyi perbezaan bunyi tu. Okey. Wa in, nun sabdu dengung. Wa inna. Okey, nun sabdu dengung. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey, boleh follow Okey, seterusnya kita pergi pada huruf yang kedua. Huruf tha. Berlakunya dengung apabila pertemuan nun mati jumpa dengan tha ataupun baris dua jumpa dengan tha. Okey. Okey, kita baca sama-sama. So, dengungan ni pun masuk dalam kategori, kita buat 2 kategori dah senang Kita buat 2 kategori ataupun 2 grouping. Satu kategori dengung yang rendah, satu lagi kategori dengung yang tinggi. Tinggi dengungnya. Maksud tinggi, maksudnya dia kira macam mana saya nak cakap Saya tunjuk sikitlah Hidung, tunjuk hidung sikitlah. Dengungan yang rendah tu maksudnya dengungan di bawah ni. Dengung dia kat sini je. Dengungan yang tinggi tu dia naik, ibaratnya kalau kita isi air dalam gelas dengung dia penuh naik ke atas. Okey. So kita grupkan 2 grup ataupun 2 kategori lah mudah. Walaupun secara detailnya, terperincinya, kalau dalam bab tahsin Al-Quran, dia ada banyak kategori ni. Ada banyak ni. Tapi untuk kategori kita orang biasa, saya pun orang biasa juga. Okey. Sama kita orang biasa. Masya-Allah bila kita dah pergi pada level advance nanti, kita akan pergi lebih detail insya-Allah. Sama-sama kita belajar insya-Allah So ini kita grupkan 2 grup 2 kategori. Rendah, tinggi. Rendah, tinggi. Rendah bunyi dia rendah dengung kat bawah ni. Okey, macam yang kita baca tadi. Anta. Bukannya atau tinggi. Dia bunyi yang rendah yang tinggi tu tinggi. Kita nun mati ataupun baris 2 jumpa tha rendah. Nun mati ataupun baris 2 jumpa tha pun kategori rendah juga. Kita grupkan 2 kategori senang Satu dengung rendah, satu dengung tinggi. InsyaAllah untuk tahap ini. InsyaAllah. Pada tahap akan datang nanti insyaAllah kita insyaAllah sama-sama belajar, kita advancekan lagi insyaAllah. Kita perincikan lagi macam yang soalan Cik Ruzaidi tadi Okey, insyaAllah. Okey. Nun mati bertemu dengan tha. Bil untha.
bil untha. Okey, boleh seterusnya. Wa kuntum azwajan thalathah. Okey, sini ada dua dengung. Nun mati jumpa ta, topik kita yang tadi. Bukan topik, huruf yang pertama tadi. Nun mati jumpa kata yang kita baca tadi. Kemudian baris dua jumpa dengan tha. So ada dua dengung ikhfa kat sini. Sekali lagi Wa kuntum azwajan thalathah. Okey, boleh seterusnya. Khalaqaz zakara wal untha. Okey, jaga tekan pada za. Khalaqaz, bukannya khalaqazza. Tu dah tukar huruf, tukar makhraj. Ni huruf za hujung lidah Khalaqaz zakara wal. Ini dengung, nun mati jumpa sa. Bukannya ataupun bukan juga menyentuh. Untha. Itu kalau sentuh. Itu dah jadi dengung idgham sebab kita dah masuk dalam makhraj tha. Kalau saya cerita zaman nostalgia saya dulu kan, saya dengung macam tu lah. Bil untha. Masa dengung tu dah masuk dah ke dalam makhraj huruf tha. Itu salah. Sebab tu dinamakan ikhfa. Ikhfa tu maksudnya sembunyi, sorok. Orang Terengganu kata susuk. Orang Terengganu kata, orang Pertama Timur kata susuk. Sorok, sembunyi kan. Ikhfa. Sebab kita kena sorokkan dululah. Bil wal untha. Lepas dengung barulah sentuh makhraj tha. Masa dengung tak sentuh lagi. Jangan sekali menyentuh. Saya perhatikan ramai di kalangan orang kita lah. Mudah-mudahan kita dalam ni tak ada, mudah-mudahan. Kalau ada pun insya-Allah tak apa, kita improve mulai hari ni. Termasuklah saya suatu ketika dulu pun saya akan dengung macam tu. Saya tunjuk sekali lagi. Masa dengung tu, kita dah masuk dah ke dalam makhraj huruf tha tu. Macam sama juga macam ta tadi. So, saya akan baca dulu macam ni. Bil, mana tadi? Awal, sorry. Wal untha. Lidah saya dah pergi ke makhraj huruf tha dah. Sekali. Wal untha. Wal untha. Bunyi dia pun ada beza lagi sikit. Sebab kita dah mengidghamkan bacaan dengung. Sedangkan ini bukan dengung idgham. Apa maksud idgham? Memasukkan. Masuk berserta dengung. Ini tak masuk. So, wal nampak lidah saya tergantung. Tak sentuh pun. Habis dengung barulah kita sentuh. Wal untha. Barulah kita sentuh. Wal untha. Habis tu baru sentuh. Bukannya wal untha. Itu kaedah dengungan yang kurang tepat lah, yang salah lah. Wal untha. Okey, boleh saya harap jelas kat situ. Mudah-mudahan okey, insya-Allah. Okay, kita sambung. Mithlu hadzil unthayain. Okey, jaga tha. Mith ni biasa kesilapan menukarkan huruf tha kepada huruf sin Mis. Jaga, tak nak miss Mith lu, jaga dha, satu lagi makhraj dha. Ramai yang baca dengan makhraj zai. Makhraj zai yang bulat. Hazil. Tu tak kena, dia hazil. Okey, bukannya hazil. Makhraj dia sama dengan makhraj huruf tha. Cuma bezanya dia bunyi dia gemuk. Bunyi dia penuh. Okey, bunyi dia penuh. Tha nipis. Tapi makhraj yang sama, iaitu tha dan juga dha. Gigi kapak, gigi atas, gigi kacip atas kita sentuh bahagian hujung lidah atas hujung lidah. Makhraj yang sama, cuma sifat je. Yang ni nipis, ini tebal, ini gemuk. Okey. Ni dengungan kita. Untha. Ya bagi atas jumpa ya lin, ya lunak. Yai. Tapi disebabkan oleh kerana kita waqaf pada huruf ya lunak ni, ya lin ni, maka kita panjangkan dia 4 harakat. So yang panjang kat mana? Dekat ya. Ada panjang dekat ya, yang panjangnya pada huruf ya mati ni. Yain. Bukannya sayain. Okey. Ada juga panjang dekat nun. Sayain pun salah. Saya ulang Ada yang panjang pada ya baris atas. Sayain. Salah. Ada yang panjang pada nun. Sayain pun salah. Yang panjang 4 harakatnya pada ya mati ni, pada ya lin. Yain. Cukup 4 harakat barulah kita sentuh pada makhraj nun. Barulah kita waqafkan pada nun. Okey, boleh sekali lagi ulang. Jaga kat sini, biasanya kat sini tha dengan dha.
Tha dengan dha biasa. Kesalahan bacaan yang biasa berlaku. Di kalangan pelajar-pelajar lelaki saya sebelum ni, pengalaman saya sebelum ni, tha, dha, yang nak hati-hati, kemudian dengung lah. Kemudian kat sini tadi, waqaf pada ya lin ni. Okey, sekali lagi kita ulang. Mithlu hadzil unthayain. Okey, seterusnya. Alal hinfil azim. Okey. Alal hinfil azim. Okey, seterusnya. Wa raihanu wa jannatu na'im. Okey, ada dua dengung Sini. Ini tak ada dengung ikhfa sini. Okey. Ini dengung juga tapi dengung yang topik sebelum ni. Yang pertama nun baris 2 bertemu dengan waw. Ni bacaan dengung kita awal Iqra' 6 itu hari. Okey. Baris 2 bertemu dengan waw. Nu wa. Kemudian dengung wajibul gunnah, sabdu pada nun. Jannah. Okey, ni tak ada dengung ikhfa, tak ada dengung yang topik kita ni. Okey, tapi apa pun kena jaga, ada dua dengung yang nak kena jaga. Nu wa dengan jannah. Sekali lagi. Wa raihanu wa jannatu na'im. Okey. Kita ke muka surat yang kedua pagi ni insya-Allah. Okey. Sebab kita ambil masa lama kat penerangan tadi kan. Sudah dekat hampir pukul 10 dah. Saya kita habiskan satu page lagi lah yang ni, page yang kedua. Nanti malam nanti insya-Allah kita akan sambung page yang ketiga untuk topik ikhfa hakiki ni. Okey, seterusnya. Numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghalidh. Okey. Okey, ni jaga ni ada titik satu atas nun. Lepas tu bawah dia tu mim. Ni pun kadang-kadang ramai yang confuse. Huruf yang macam melengkung gitu. Melengkung itu adalah huruf mangkuk lah. Saya kata huruf mangkuk Huruf mangkuk, huruf mangkuk lah. Ni adalah bentuk huruf mangkuk. Ada titik atas huruf nun. Yang bawah ni mim. Bagi atas ni ma. Numa. Tekan pada tas sabdu. Numati. Kita baca nun dulu. Apabila ada dua huruf yang bertindihan macam ni, nun dan mim bertindih kan. Kalau dalam kanan biasa kita baca huruf yang kanan ke kiri. Kalau huruf yang bertindih macam ni kita baca huruf yang atas. Huruf boleh bertindih, baris tak boleh bertindih. So dari segi bila ada huruf yang bertindih, kita akan baca huruf yang atas, nun dulu, baru huruf yang bawah dia mim. Jelas Huruf yang atas dulu nun, baru huruf yang bawah mim. Baris tak boleh tindih. So kita baca huruf yang atas dulu dengan baris yang paling kanan. Huruf yang bawah dengan huruf yang dengan baris yang ke kiri. So nun bagi depan, huruf yang bawah ni huruf yang kedua baca dengan baris yang kedua. Tekan pada tas sabdu numati'uhum. Okey, jaga baris 2 jumpa sa. Thum. Okey, bagi 2 jumpa sa, satu hukum dengung yang untuk topik kita sekarang ni. Kemudian mim sabdu. Ni topik kita masa Iqra' 5. Tekan pada mim, dengung dan lepaskan. Thum. Bibir kacip Okey, jaga dha. Dha ni saya selalu sebut. Okey, sebab dalam kitab tajuk pun dia selalu banyak disebut. Dha ni antara huruf yang paling kontroversi lah. Bukan kalau kita orang Melayu, lebih-lebih lagi. Di kalangan orang Arab sendiri pun, dha ni antara huruf yang selalu berlaku kesalahan sebutan. Khususnya dari segi sifat hurufnya. Memang ditulis dalam kitab-kitab tajwid. So kalau kita kalau kita buat kesilapan bacaan pada huruf dha tu itu normal lah. Jangan rasa rendah diri kan. Sebab orang Arab pun ramai baca dha salah. Sebab tu memang ditulis dalam kitab tajwid pun. Huruf dha antara huruf yang paling sukar, paling susah kita nak sebut dari segi makhraj dan juga sifat hurufnya. Okey, cuma kita kena belajar dan praktis untuk menghasilkan bunyi sebutan huruf dha yang betul dan tepat dari segi makhraj dan juga sifat huruf. So jaga dha, lembutkan dia, jangan lantun. Kalau keras dia akan lantur balik. Nad. Kita dah mengkol-kolahkan huruf dha. So jaga nad. Kemudian ta. Jaga. Dekat-dekat dua-dua huruf gemuk ni. Nad ta. Dua-dua huruf gemuk. Sifat dia sama tapi makhraj dia berbeza. Okey. Nad ta, nadarruhum ila azabin. Bagi dua ni tak dengung. Bin gha. Jangan baca. Kadang ada yang membaca azabin ghalidh. Tu kita dah nak mendengungkan bacaan tu. Ni tak dengung. Bin gha.
bin ra. Okey, boleh sekali lagi kita ulang. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin ghalidh. Okey, boleh Okey, seterusnya kita pergi ke huruf yang ketiga, jim. Berlaku bacaan dengung bila nun mati berjumpa jim ataupun baris dua berjumpa dengan jim. Okey, yang pertama nun mati jumpa jim min ju'. Okey. Min ju'. Okey, seterusnya. Wa man ja'a. Okey, seterusnya ni baris dua jumpa jim. Musin janafan. Musin janafan. Okey, seterusnya. At-Tauratu wal Injil. Okey, boleh alif topi, hamzah wasal. Dia ikuti dengan lam terus baris atas a. Alif tak ada baris, so dia skip alif, lompat alif. Lam tak ada baris, so lompat lam terus ke huruf yang bersabdu ta. At-ta. Kita jaga dengung kita kat sini. At-Tauratu wal Injil. Okey, seterusnya. Innal abrara lafi na'im. Okey, sini tak ada dengung ikhfa Cuma ada satu dengung wajibul gunnah nun sabdu. Innal abrara lafi na'im. Jaga ada qalqalah situ abrar. Seterusnya. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Okey, kita nak jaga sini. Ada dengung yang pertama mim sabdu. Ni mim tekan pada mim, dengung lepaskan ummah. Yang ni baris dua jumpa jim. Dengung ifak kiki yang kita baca sekarang ni. Jaga jangan berlaku sentuhan bibir lidah gigi Ingat bibir lidah gigi, gigi lidah bibir. Jangan berlaku sentuhan. Sama-sama dia tak boleh. Antara satu sama lain pun tak boleh. Sekali lagi kita ulang. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Okey, seterusnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Okey. Kita ada dua dengung juga kat sini. Mim sabdu sama juga kesnya. Tekan pada mim, dengung, lepaskan ma. Kemudian baris dua jumpa dengan ta. Ini huruf yang pertama. Yang sekarang ni huruf yang ketiga jim tak ada huruf yang ketiga sekarang ni. Baris dua jumpa dengan ta ni yang huruf yang pertama. Dengung yang sama juga ifak hakiki. Okey, jaga dia misalnya 4 harakat. Ila 2, kita 2, ha 2. Okey, jaga 4, la 2, ta 2, ha 2. Apa yang saya nak highlightkan kat sini, biar ada perbezaan jelas dengan kadar antara 4 dan 2 harakat tu. Okey, biar jelas. Perbezaan yang jelas dan nyata antara kadar bacaan panjang 2, 4, 6. Kadang setengah tu bunyi 2 macam bunyi 4, bunyi baca 4 harakat macam bunyi 6. Kita tak nak, biar beza jelas. Okey, sekali lagi kita ulang. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Okey, seterusnya. Ayat ni panjang sikit. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Okey, kita nak jaga sini. Satu ada yalin, dai. Yalin, ya lunak ya baris mati sebelum dia baris atas. Dainahu, ni nun mati jumpa jim. Ni dengung kita sekarang. Min janibi, tekan pada to. Ada sabdu pada to. Sabdu pada huruf nun dan mim, tekan, dengung, lepas. Sabdu pada huruf selain nun dan mim, tekan dan lepas. 2 step aja. Bit, tekan, tu, lepaskan dia. Ril, agak kita ada ya lunak, yalin lagi satu. Nak cam yalin senang aja. Ya ada baris mati, confirm yalin. Ya yang ada baris mati, confirm yalin. Dalam penulisan Mashaf Rasam Osmani, Malaysia dan juga Arab Saudi, Mekah, Madinah. Indonesia lain. Okey, kalau Indonesia lain. Okey. Saya kena sebutkan tu sebab banyak dah masuk limpahan Al-Quran cetakan Indonesia ke Malaysia kan.
Indonesia lain kaedah penulisan dia. Dia berdasarkan kepada mazhab penulisan Al-Quran yang berbeza dengan kita dan juga Arab Saudi. Kita dengan Arab Saudi sama. So, kaedah penerangan bila saya terangkan hukum tajwid, hukum tanda bacaan tu berdasarkan kepada Al-Quran Rasam Usmani, cetakan Malaysia dan juga Madinah sahaja. Kalau untuk Indonesia memang lain kaedah. Bukan kaedah penulisan, tanda bacaannya berbeza. Okey. Yaluna Aimani Wakor Ro Sabdu. Tekan lepas. Wakor Korro ba. Mati jadi ba mati, datang padanya sifat qalqalah lantun dah. Rob. Jelaskan Rob tak nak wakor robna. Tu tak jelas bunyi qalqalahnya. Qalqalahnya perlu dijelaskan. Robna. Okey, najiyya. Asalnya najiyan. Bila waqaf dibaca dengan baris 1 2 harakat Ini topik kita Iqra 4 dulu. Iqra 5. Awal Iqra 5. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Okey, sekali lagi last. Okey, ni ayat last lah pagi ni. Okey, last last one. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Okey, saya ingat kita berhenti kat sini dulu setakat ni untuk pagi ni. Jam pun dah pukul 10. Okey, so insya-Allah kita akan jumpa malam nanti. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang baru first time, insya-Allah malam nanti kita ada lagi sesi yang sama, sambungan So malam nanti kita akan jumpa pada pertemuan yang ke-48 lah. Pagi ni pertemuan kita yang ke-47. Malam nanti kita dah masuk kelas kita yang ke-48. Kita akan sambung bacaan kita ni, Iqra 6. So malam nanti insya-Allah kita akan sambung muka surat. Masih lagi muka surat 12. Tapi huruf ketiga. Okey, huruf ketiga. Sorry. Kita akan sambung huruf keempat malam ni. Okey. Malam ni kita akan sambung bacaan muka surat 12. Masih lagi dalam Iqra 6 Kita akan masuk bacaan huruf yang keempat. So kita dah baca tadi 3 huruf. Nun mati dan juga baris 2 tanda ni bertemu dengan huruf ta, tha dan juga jim. Nun mati dan baris 2 bertemu dengan ta, tha dan juga jim. InsyaAllah malam nanti kita akan baca hukum dengung apabila berlaku pertemuan dengan huruf yang keempat. Nun mati dan baris 2 bertemu dengan huruf yang keempat iaitu huruf dal. Dan berikutnya lah insyaAllah malam nanti. So okey. So seperti mana yang saya dah sebut malam tadi, pagi ni kita akan buat satu lagi pengumuman kan berdasarkan pada undian kita semalam. Okey. So setakat saya cek pagi tadi, so majoriti vote untuk kita buat sesi kelas pada petang. Okey, so pada petang. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang baru first time hadir, untuk makluman kita ada sedikit perubahan kelas minggu depan. Sebelum ni kita buat setiap malam pukul 9. Tapi mulai minggu depan kita ada perubahan. So insya-Allah mulai minggu depan hari Isnin ni, untuk meraihkan sokongan majoriti. So untuk hari weekdays mulai minggu depan, mulai Isnin, mulai esok lah. Esok Isnin Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sebelumnya kita kelas pukul 9 malam, kita tukar kepada 5 petang. Lepas solat asar lah. Lepas solat asar Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kelas lain, okey tak apa, tak ada masalah. Nanti Puan Ruby boleh tengok rakaman kita insya-Allah Okey. So untuk Puan Ruby juga, untuk Puan Ruby dan untuk semualah. Okey. Kepada rakan-rakan kita yang selalu join kita tapi tak dapat hadir, minta tolong sampaikan lah. Okey, kita punya perubahan kelas Sabtu dan Ahad insya-Allah kita kekal buat masa sekarang. Insya-Allah tak ada perubahan, kita kekal macam biasa. Untuk Sabtu dan Ahad kita akan buat sesi FB Live kelas kita ni pada 9 pagi dan juga 9 malam. Okey, saya ulang Sabtu dan juga Ahad kita akan bertemu dalam sesi live kelas kita ni pada pukul 9 pagi 9 malam. Senang nak ingat kan? 9 pagi 9 malam, 2 kali sehari, hari Sabtu dan Ahad. Manakala untuk hari weekdays, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat, weekdays hari bekerja, kita akan bertemu dalam sesi live ni pada pukul 5 petang insya-Allah. Pada pukul 5 petang bermula esok lah insya-Allah. Okey. So insya-Allah bermula esok. Daripada Isnin sampai Jumaat pada hari bekerja, hari weekdays, kita akan buat sesi FB Live kita pada waktu petang lah insya-Allah, 5 petang. So saya jemput semua yang berkelapangan untuk menghadiri sesi FB Live kita pada waktu petang. Yang tak berkelapangan tak ada masalah, boleh tengok rakaman. Okey.
FB Ustaz siapa nama nak tengok yang lepas. Okey, Puan Zaitun di FB kita yang ni. Kalau Puan Zaitun nak tengok rakaman kita yang lepas, boleh tengok dekat dalam FB kita yang ni lah. Yang Puan ada sekarang ni. Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Syifa SYI. SY. Bukan SH SY. SYI. Okey, SYI. FA. Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Ataupun nak lebih mudah lagi, nak senang lagi, ada pilihan yang kedua. Puan Zaitun boleh pergi ke channel YouTube saya. Type je Hasli. Hasli. Okey, Hasli Ismail. Hasli Ismail. Okey. Boleh Puan Zaitun sama ada nanti kalau habis sesi live ni, Puan Zaitun boleh like dengan follow FB kita ni, Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Nanti Puan Zaitun boleh tengok rakaman kita yang lepas lah. Ataupun nak senang lagi boleh ke YouTube saya lah, Hasli Ismail. Hasli. Okey. So insyaAllah kita akan jumpa lagi malam nanti. Okey, jelas Puan Okey, insyaAllah. So kita akan jumpa lagi malam nanti. Kita akan meneruskan bacaan kita untuk hukum bacaan ikhfa hakiki ni. Kita akan sambung bacaan huruf yang keempat. Nun mati ataupun tanwin baris dua bertemu dengan 15 huruf. Tu saya kata hukum ni dia istimewa sikit sebab dia banyak huruf. Dia ada 15 huruf. Hukum lain ada 2, 3, 4. Kan? Yang ni ada 15 huruf. So kita baru baca 3 huruf. InsyaAllah malam ni kita akan baca sambungannya huruf yang keempat. Sampailah huruf yang terakhir, insyaAllah 15. Setakat mana yang sempat dah malam ni. So insyaAllah. So kita akan jumpa malam nanti jam 9 malam. Selepas solat Isyak insyaAllah. Okay. Dan mulai esok, kita akan buat jadual baru. Sesi baru kita. Untuk hari weekday sahaja. Kita akan bertemu pada pukul 5 petang setiap hari. Isnin sampai Jumaat insyaAllah. Okay. So sebelum kita berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kesilapan, kesalahan bacaan. Kalau ada kesalahan bacaan, tadi saya nampak ada klik button keluar muka orang marah tadi kan. Takut saya salah baca, so saya mohon tak tahu lah, takut salah tekan ke ataupun memang sengaja tekan ke. Kalau betul, mana tahu kan ada para asatizah kan, para tok guru, alim ulama ke dalam yang bersama dengan kita dalam FB Live ni. Kalau ada kesalahan, kesilapan bacaan, kesilapan kaedah penerangan saya, so boleh PM tepi. Kita sama-sama belajar insyaAllah. Macam yang saya selalu sebut, banyak kali saya sebut, kita bukanlah orang yang terbaik kan. Saya juga bukan orang yang terbaik. Kat luar sana ramai lagi pakar-pakar Al-Quran yang ada. Cuma kita berusaha sama-sama berkongsi kebaikan dan kita berusaha untuk jadi yang terbaik insyaAllah. Kita berkongsi. Okey. InsyaAllah. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Terima kasih Doktor, terima kasih Puan Zaitun, terima kasih Cik Kamu Zaman, terima kasih Puan Ruby, terima kasih Cik Hafiz, terima kasih Tuan Ham, Cik Rozadi, terima kasih banyak. Cik Nur Najwa, Cik Ismail, Puan Mariam, okay, Cik Arif, okay, mak saya pun ada. Okay, terima kasih mak. Okay, siapa lagi? Okay, buat semualah. Terima kasih buat semua insyaAllah. Terima kasih banyak Puan Ruby. InsyaAllah kita jumpa malam nanti. Jangan lupa pukul 9 malam lepas solat Isyak. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan dalam topik yang sama. Hukum dengung pada bacaan ikhfa hakiki. InsyaAllah malam nanti pukul 9. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Hams. Okay, so sekian. Syah, lupa nama Syah. Syah. Terima kasih juga Syah. Terima kasih juga siapa? Syira, Tuan Haji semua. Terima kasih banyak. Okay, insyaAllah. Kita jumpa malam nanti pukul 9 malam insyaAllah. Sama-sama. Okay, insyaAllah malam nanti. Lepas solat Isyak pukul 9 malam kita jumpa. Dalam sesi FB Live kita seterusnya. Kita akan sambung bacaan dalam topik yang sama insyaAllah. So kita jumpa malam nanti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.